Okey, boleh cikgu mula sekarang? Boleh ke tak? Okey. Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sesi Google Meet Matematik untuk 2 mustari. Kalau minggu lepas cikgu mulakan pada hari Jumaat sebelah pagi. Dan pada hari ini cikgu cuba buat sebelah petang dan cikgu nak tengok bagaimana respon, adakah bilangannya semakin bertambah dan Alhamdulillah semakin bertambah menjadi 4 orang. Okey. Dan cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan juga ada kakak dan abang yang turut sama membantu untuk set up Google Meet bersama dengan anak dan juga adik-adik di rumah. Okey, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Dan hari ini kita akan belajar berkenaan dengan konsep darab. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan tambah, berkenaan dengan tolak. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan darab. Okey, nampak tak slide yang cikgu tayangkan di depan ni? Harap boleh nampak lah. Yang bersama Cikgu Syamsul, ada nampak tak perkataan bersama Cikgu Syamsul ni? Ada tak nampak? Ada ini, bersama Cikgu Syamsul. Nampak tak? Boleh nampak tak slide tu? Okey, tak apa. Okey, matematik tahun 2 mendarab dalam lingkungan fakta asas. Seperti yang cikgu dah pesan sebelum ni, cikgu minta murid-murid bersedia dengan modul sebab apa yang cikgu nak ajar ni terdapat dalam modul dan kita akan membincangkan soalan-soalan dan kita akan buat sama-sama. Itu kelebihan siapa yang dapat ikut Google Meet ni, cikgu akan bantu dan bimbing. Yang tak dapat join, dia akan tengok rakaman sajalah ataupun dia buat sendiri bersama dengan mak ayah. Okey, sekarang ni cikgu nak buka buku teks muka surat 81. Tengok buku teks, gambar tu semua sama. Sama je gambar tu. Cikgu slide tu. Buku teks muka surat 81. Tengok, sama je. Apa yang ada kat slide sama dengan apa yang dalam buku teks tu. Okey, ada 3 orang kanak-kanak, setiap kanak-kanak ada 2 belon. Itu adalah situasi yang kamu boleh lihat. Ada 3 orang, setiap seorang pegang 2 belon. Kemudian, bagaimana dia menyatakan ayat matematik? Okey, yang pertama sekali, konsep dia ialah 3 kumpulan 2-2. Bermakna 3 kumpulan 2-2. Maknanya ini boleh dikira sebagai kumpulan. Orang yang pegang ni dikira sebagai kumpulan. Dan setiap kumpulan dia ada berapa belon? Dia ada 2 belon. Dia bilangan dia semua sama. Dia tak ada pula katakanlah Firas pegang 2, Kairin pegang 5, Alia pegang 1. Dia tak betul, bukan konsep darab. Darab dia mesti nombor yang berulang yang sama. Maksudnya katakanlah Firas pegang 2 belon, Kairin pun pegang 2 belon, Alia pun pegang 2 belon. Itu konsep dia pertama ni. Konsep darab mesti kumpulan 2-2 dan nombor dia mesti sama. Dia 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Dan juga boleh faham kan ni? Dalam buku teks semua boleh nampak. Cikgu cuma membantu menerangkan. Okey, kemudian tengok kepada yang cikgu tekankan di sini. Dia kata 3 darab 2 sama dengan 6. 3 ni ialah bilangan kumpulan. Darab 2 ialah bilangan objek dalam setiap kumpulan. Maknanya pastikan setiap kumpulan bilangan objek dia sama dan 6 adalah bilangan semua. Okey, itu contoh pada muka surat 81. Okey. Kita tengok muka surat 82. Tengok muka surat 82. Kita tengok gambar. Saya susun 2 baris, setiap baris ada 4 kuih bulan. Okey, tahu ke kuih bulan tu apa? Tak tahu. Dia kuih tradisional orang Cina. Dia rasa dia agak liat-liat sikit kuih bulan ni. Okey. Kemudian seorang kata saya susun 2 baris, setiap baris ada 4 kuih bulan. Kemudian saya susun 4 baris, setiap baris ada 2 kuih bulan. Okey, kita tengok kepada penyelesaian di bawah tu. Dia libatkan sebagai garis nombor. Dan tengok garis nombor. Nanti cikgu terangkan ini, cikgu ceritakan secara umum dulu.
bagaimana boleh terjadinya garis nombor ni. Okey, kemudian muka surat 83. Tengok muka surat 83. Kira bilangan butang dalam setiap kumpulan. Tengok contoh yang pertama A ni. Gambar baju, setiap baju dia ada 5 butang. Dikira baju ni dikira sebagai kumpulan. Baju ni dikira sebagai kumpulan sebab dia dalam setiap baju tu bilangan dia sama. 4 kumpulan 5. Kemudian yang sebelah lagi adalah gambar dress pun sama 5 kumpulan 4. Okey. Ini apa yang terdapat dalam buku teks. Memang kamu rasa mungkin kamu pun tak berapa faham, tapi tak apa, cikgu akan tunjukkan secara mudahnya. Okey. Okey, kita tengok soalan bawah. Muka surat 83, soalan yang bawah ni. Kita buat sama-sama. Nampak tak yang gambar muka yang banyak muka tu? Kita buat sama-sama. Yang ni muka surat 83 yang bawah ni. Dia ada gambar apa ya? Gambar muka kecil-kecil ni Okey, kita buat soalan A dulu. Okey. Tengok soalan A dulu. Okey, berapa kumpulan yang kamu nampak? Ada kumpulan tak di situ? Ada. Ada kan? Berapa kumpulan? Berapa kumpulan ni? 1, 2. Ada berapa kumpulan? 2 kumpulan. Okey, kemudian kita pilih satu kumpulan ni. Kumpulan pertama ada berapa dia punya objek? Tengok buku teks. 5. Bermakna 2 kumpulan. Nak jawab macam mana tempat kosong ni? Tempat kosong nak jawab apa? 5. Itu cara jawapan dia. 2 kumpulan 5. Kemudian kat bawah ni nak tulis apa? 5 tambah 5 sama dengan berapa? Berapa Firas? 5 tambah 5 Firas? 5 tambah 5 berapa? 10. Itu kalau ini dalam bentuk ayat tambah berulang. Tapi kalau dalam bentuk ni macam mana nak buat? 2 darab 5 sama dengan 10. Kenapa dapat 2? Sebab nanti cikgu terangkan lepas ni. Okey, tengok soalan B pula. Tengok soalan B. Kita kena buat tu. Ini kita bincang dulu. Kalau nak tulis pun tulis pakai pensel dalam buku tu. Okey, sekarang ni kita tengok soalan B. Ada berapa kumpulan? Alia? Ada berapa kumpulan? Soalan B. Soalan B sebelah ni. Yang sebelah ni pula. Berapa kumpulan nampak? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 5 kumpulan. Dalam satu kumpulan ni, objek dia berapa? Objek ni. Objek satu kumpulan. Kata kita ambil kumpulan pertama. Objek dia ada berapa? 2. Bermakna 5 kumpulan 2. Itu jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang kedua pula. Yang nombor 2 ni nak tulis apa dalam tempat kosong pink ni? Nak tulis nombor berapa? 2. Ni pun 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ayat matematik dia 5 kumpulan darab dengan 2 ahli sama dengan 10. Okey. Kita tengok tak? A dengan B, adakah jawapan dia sama? Tak. A dengan B. Dia jawapan dia hampir sama. Sebab apa? 2 darab 5 sama dengan 10. Ini 5 darab 2 sama dengan 10. Dia berkongsi jawapan yang sama. Maknanya kita boleh terjemahkan 2 darab 5 sama juga 5 darab 2. Sebab apa? Sebab 2 ni jumlah dia 10.
Kita nak tahu jawapan ni, kita kena hafal sifir. Lepas ni cikgu akan tugaskan untuk kamu hafal sifir. Sebab darab ni, kalau kamu tak hafal sifir, memang kamu akan jadi masalah besar nanti. Ini perkara yang paling penting. Selalunya ramai murid yang dia malas nak hafal sifir. Tapi kalau dia tak hafal, dia tak tahu jawapan nanti. Hari ni cikgu belum suruh hafal sifir lagi. Okey, sekarang ni. Mana tadi Okey, sekarang ni tengok modul masing-masing. Sekarang ni kita tengok modul masing-masing. Kita tengok modul masing-masing. Cikgu dah buat satu contoh, beberapa contoh yang mudah untuk kamu faham apa maksud dia tu. Okey. Yang pertama, tengok SP ni standard pembelajaran mendarab dalam lingkungan fakta asas bagi sifir berapa? 2, 4, 5, 10 dan 1. Ini adalah sifir-sifir asas yang kamu perlu kuasai. Macam mana nak kuasai? Pertama sekali, kena hafal lah. Tak nak kena hafal. Tak ada cara lain. Tanya Nashwa. Dia pun dulu jenuh hafal sifir. Kamu pun sama. Benda yang sama juga. Kalau kamu tak hafal sifir, memang kamu susah nak dapat jawapan. Ataupun kamu kena usaha cara yang panjang untuk cari jawapan. Okey, yang pertama adalah istilah kumpulan sama banyak. Okey. Nampak tak cikgu buat kumpulan ni? Ada petak-petak ni, nampak tak? Nampak tak petak-petak ni? Ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu kotak ataupun petak tu dikira sebagai kumpulan. Boleh juga kumpulan dalam bentuk bulat ataupun macam tadi orang pun boleh. Dia janji istilah dia satu ataupun sesuatu yang memegang sejumlah objek yang sama banyak. Okey, dalam ni petak, katakanlah kotak. Okey, ada 5 kotak. K, cikgu istilahkan sebagai K, A dan S. Okey, nampak tak istilah K, A dan S tu? Kas, cikgu buat formula kas. Okey, K, pertama sekali kotak pertama ialah K, iaitu kumpulan. Berapa kita bilang berapa kumpulan, kemudian A, ahli setiap kumpulan. Maknanya kita pilih satu kumpulan, kita bilang macam ni, cikgu tunjuk 1, 2, 3, 4. Setiap kumpulan sama banyak. Dan 4 dan S ialah jumlah semua. Kita bilang semua sekali objek itu. Itu cara dia. Itu formula yang pertama. Formula apa? KAS. K tu apa? Alia, K tu apa? Tengok modul. K tu cikgu tulis apa? 5. K kumpulan. A, ahli setiap kumpulan. Kita ambil satu kumpulan, bilang dia punya ahli dia. Dan S ialah jumlah semua. Ini konsep pertama tentang darab. Sama banyak. Dia mesti kumpulan sama banyak. Katakanlah cikgu buat macam ni. Katakanlah cikgu buat contoh. Ini adalah kumpulan dan cikgu isikan bola. Okey, adakah ini menepati konsep darab? Cuba tengok betul-betul soalan ni. Adakah ini menepati konsep darab? Adakah ia darab atau tidak? Betul ke salah ni? Ya. Okey. Kairin kata ya. Alia, adakah ini boleh kita katakan sebagai darab, Alia? Tak. Boleh tak kita panggil ni sebagai darab? Okey, Kairin kata ya. Alia kata betul salah. Adakah ini darab? Tak. Tak. Okey. Kemudian Firash, adakah ini boleh kita panggil sebagai konsep darab, Firash? Tak. Okey. Kenapa Alia kata tak? Tengok macam tak. Tak apa. Okey, Firash, kenapa kamu kata tak? Apa sebab kamu kata tak? Cikgu nak kamu beri jawapan. 6. 2 Apa dia? kali 3. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, baik. Kenapa? Cikgu patah balik konsep darab. Apa ni dia kata? Kumpulan
Sama banyak. Adakah ini kumpulan sama banyak? Ini kumpulan ada 2. Ini kumpulan ada 3. Ini kumpulan ada 5. Adakah kumpulan ni sama banyak atau tak? Tak. Tidak. Bermakna kita tak boleh panggil ia sebagai konsep darab. Cikgu nak kau faham itu dulu. Cikgu nak kamu faham itu dulu. Sebab bukan semua gambar kita boleh terjemahkan kepada ayat matematik darab. Okey, katakanlah. Cikgu bagi contoh. Cikgu bimbing ni. Cikgu nak kau faham betul konsep. Kalau kamu tak faham konsep nanti kamu keliru nanti. Tambah tolak darab kau keliru nanti. Okey, katakanlah cikgu ambil kumpulan, katakanlah cikgu buat bentuk pinggan. Kemudian cikgu buat nugget. Katakanlah ini bentuk nugget. Itu nugget hidup Tak tahu pula. Okey. Cikgu nak kamu tengok dulu. Boleh tak kita panggil ini sebagai konsep darab? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Sebab apa boleh? Alia, boleh tak kita panggil ini sebagai konsep darab? Boleh. Boleh. Okey, Firas. Boleh tak kita panggil sebagai konsep darab? Boleh sebab sama banyak. Yes. I like it. Bagus. Cikgu nak faham konsep. Konsep pertama ni. Semua kumpulan dia sama banyak. Okey, macam mana nak bina ayat matematik darab ni? Nak isi apa sini? Ini nak ni petak pertama nak isi apa? Petak kedua nak isi apa? Petak ketiga nak isi apa? Okey. Macam mana nak buat? Okey, petak pertama tadi nak isi apa? Petak pertama apa tadi? 5. K. Kita nak petak pertama, kita nak isi K. K ni apa? Kumpulan. Ada berapa kumpulan semua kat sini? Ada berapa kumpulan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bagus. Kemudian kita tengok. Kalau A, kemudian kita lepas K, kita nak isi A. A ni apa? Ahli setiap kumpulan. Okey, A. Ahli setiap kumpulan. Satu kumpulan ada berapa ahli? 4. Sini pun 4. Sini pun 4. 4. Dan last kali apa? KA dengan apa ni? Apa last kali? S. S ialah jumlah semua. Okey, berapa semua tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu cara nak bina ayat matematik darab. Sebenarnya konsep dia mudah aja. Kamu faham? KAS. K nak isi, A nak isi sini, S di sini. K depan sekali, A ni ahli, S ni semua. Ini formula pertama. K ni kumpulan. Okey, boleh faham contoh yang pertama ni? Boleh faham kan? Boleh nampak tak ni? Okey, pelan-pelan lah. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua pula. Kita nak tengok contoh yang kedua. Tak nampak pula garis. Sebenarnya garis nombor. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Cikgu pilih pen warna merah lah. Ke warna pink? Cikgu ambil pen warna pink lah. Semua cantik. Kita tengok. Warna pink. Ke purple. Okey, kita tengok garis nombor. Okey, nampak tak garis nombor ni? Dan ada tak nampak anak panah? Anak panah yang bergerak ke atas ni nampak tak? Ada garis nombor daripada 0 sampai 20. Lepas tu ada anak panah. Ada anak panah. Dan dia setiap kali anak panah dia bergerak sebanyak 2, 2, 2 dan 2. Okey. Macam sekarang ni cikgu buat sebagai A, B dan C. Okey, A ni apa? Bilangan anak panah. Berapa bilangan anak panah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dah 7. Bilangan anak panah. Kemudian B, pola pergerakan.
Setengah. Dia naik berapa ni? Dia naik 2. Semua ni dia bergerak nombor yang sama. Itu jadi 2. Kemudian C. Bilangan anak panah terakhir singgah. Di mana anak terakhir tu? Anak panah terakhir berakhir pada nombor berapa ni? Nombor berapa dia berhenti? 14. Itu cara dia. Ini kalau melibatkan garis nombor. Okey. Kemudian ni contoh yang ketiga pula. C. 3. Tambah berulang nombor yang sama. Ini konsep yang ketiga pula. Tambah berulang nombor yang sama. Dia mesti tambah semua nombor sama. Dia tak boleh sekejap nombor tu, sekejap nombor ni. Tak boleh. Tengok. Cikgu buat sebagai X, Y dan Z. X wujudkan kumpulan nombor, Y angka setiap kumpulan, Z ialah jumlah semua. Okey, cikgu bagi contoh lah. Katakanlah, cikgu ambil 1. Sembilan, 12, 14. Ini A. Ini B. Tengok cikgu bagi contoh tu. Okey, antara A dengan B ni, yang mana satu konsep darab yang betul? A ke B? Yang mana satu konsep darab yang betul? A ke B? Okay. Antara A dengan B, yang mana satu konsep darab yang betul? B. Yang mana satu darab yang betul? B. Okey. Kenapa kamu pilih B? Sebab nombor sama. Semua nombor dia sama. Tengok A betul tambah berulang, tetapi nombor dia tak sama pun. Dia jadi tak sama. Okey, ini konsep dia betul. Kemudian sekarang ni cikgu memberikan panduan lagi macam mana nak buat kalau jumpa soalan macam ni. Katakanlah tadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Ini kita nak tukar kepada ayat matematik darab. Apa kita nak isi kat kotak-kotak ni? Apa kita nak isi? Apa kita nak isi? Okey, kita tengok balik contoh tadi. Dia kata tambah berulang nombor yang sama. Okey, dia ada apa ni? Ada X, ada Y dengan ada Z. Okey. X kita wujudkan kumpulan. Ini kotak pertama X, Y, Z. Kemudian X ni kita nak buat kumpulan. Nampak dalam nombor ni ada kumpulan tak ada? Dalam nombor ni ada tak kumpulan? Ada tak ada? Ada ke tak ada kumpulan? Tak ada lagi. Tak ada. Kalau tak ada, kita kena buat kumpulan dia. Macam mana nak buat? Cara yang paling mudah, nombor ni, nampak nombor, kita bulatkan lah. Kita bulatkan nombor tu. Ada berapa kumpulan dah jadi sekarang ni? Itulah abang ni. Ada berapa bulatan di sini? Ada berapa bulatan? Tengok 4, okey. Kemudian Y ni, Y adalah ahli. Okey. Dalam satu kumpulan, nombor dia ada berapa? Dalam satu bulatan, nombor dia ada berapa? Jom. Dalam satu bulatan ni, nombor dia ada berapa? Ada nombor berapa ni? Nombor 4. Dan Z ialah jumlah semua. Semua ada berapa? Berapa jawapan tadi? Berapa ni? 16. Okey. Cikgu cuba bantu atau apa pelan-pelan faham. Okey, sekarang ni kita tengok soalan. Tengok soalan. Cikgu nak buat sama-sama dengan kamu. Sama ada kamu dah cetak ataupun kamu dah salin, tak ada masalah. Kalau kamu salin tak ada masalah. Kalau kamu dah cetak pun tak apa. Okey. Dah sedia dengan pensel masing-masing? Alia dah sedia. Khairin dah sedia. Firas dah pegang pensel. Pemadam ada? Okey. So, kita nak buat soalan yang pertama.
Okey. Kita nampak gambar, kemudian dia nak kamu buat jawapan dia. Nak tulis apa ni? Okey, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kotak pertama ni nak tulis apa? Kotak yang pertama ni nak tulis apa? Tak tahu. Tak tahu? Tahu. Oh. Tak tahu, kita tengok balik. Kumpulan. Berapa? Kumpulan. Mana tadi ya? Okey. Kumpulan, ada berapa kumpulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. 6. Tulis 6 sekarang. Kemudian ini kumpulan. Ini darab dengan ahli. Okey, last kali S. Dia ada KAS. Okey, A pula. Dalam satu kumpulan ada berapa bintang? 5. 5. Okey. Sama dengan berapa? Bilang semua. Cikgu nak kau bilang semua bintang ada berapa. Cikgu nak kau bilang sendiri. Lepas tu beritahu cikgu jawapan. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang. Cikgu nak jawab bilang semua bintang. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Okey, dah selesai. Itu cara dia. Ikut petua KAS ni. Ikut petua KAS. Kumpulan ahli semua. Okey, soalan yang kedua pula. Ini kalau ada garis nombor. Macam mana nak buat? Kalau melibatkan garis nombor tadi, kita tengok contoh yang cikgu beri tadi. Mana dia dah bergerak. Garis nombor. Dia ada A bilangan anak panah, B pola pergerakan, C anak panah terakhir singgah. Kita ikut benda ni, A, B, C ni. Kita nak ikut formula A, B dan C. A bilangan anak panah. Okey, kita tengok berapa anak panah yang kamu boleh nampak di sini. Ada berapa anak panah? Tengok modul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa anak panah? 6. Okey. Kemudian ini A, ini B, ini C. Kemudian kalau B pula, pola pergerakan. Kita tengok nombor tu dia bergerak atau melompat. Katalah ini sifar dia pergi berapa? Sifar dia pergi 3. Kemudian 3 pergi 6. 6 pergi 9. 9 pergi 12. 12 pergi 15. 15 pergi 18. Maknanya setiap nombor dia akan bergerak sebanyak berapa tu? Dia akan bergerak sebanyak 3 nombor. Bermakna 6 darab 3. Okey, kemudian kita tengok C, anak panah terakhir. Anak panah terakhir. Okey, di mana anak panah terakhir tu singgah? Anak panah terakhir dia tunjuk nombor berapa? Anak panah yang last sekali. Anak panah yang terakhir sekali dia singgah nombor berapa ni? 18. 18. Okey, itu je. Dapat? Tulis. Boleh tulis. Kita buat sama-sama. Orang yang dapat ikut Google Meet, cikgu tolong buat modul sama-sama dengan dia. Okey, dah siap belum? Dah. Okey, kita tengok soalan nombor 3 pula. Lengkapkan anak panah di garisan nombor ini. Sekarang ni dia berikan ayat matematik. Dia beri ayat matematik dekat sini. Dia nak kamu lukis anak panah. Macam soalan tadi. Dia beri garis nombor ada anak panah. Kita nak bina bentuk ayat matematik.
Sekarang ni soalan nombor 3 terbalik pula. Dia beri ayat matematik, dia beri garis nombor. Tapi anak panah ada tak ada? Tak ada. Kalau tak ada anak panah, kita kena wujudkan anak panah. Okey. 5 darab 2 sama dengan 10. Okey, kita tengok balik contoh tadi. Okey, A, B, C. A ni bilangan anak panah. Bermakna 5 ni A, 2 ni B, 10 ni C. 5 ni bilangan anak panah darab dengan 2. 2 ni ialah pola nombor. Bermakna setiap anak panah dia bergerak sebanyak 2. Bermakna kita buat sifar pergi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Itu anak panah dia. Buat sekarang. Anak panah ni macam tu. Kemudian tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Dah selesai. Kena lukis anak panah. 5 anak panah. Setiap anak panah buat tambah 2, tambah 2, tambah 2. Cikgu Samsul. Ya. Ya, Khairin. Muka surat berapa? Muka surat modul, muka surat 3, muka surat sebelah. Muka surat berapa? Ini bukan buat dalam buku, ini dalam modul. Modul yang cikgu bagi, so cetak atau tulis tu. Muka surat berapa Cikgu Samsul? Tak ada dalam buku. Ini dalam modul, muka surat 2. Modul yang cikgu bagi pagi tadi dalam grup kelas. Dan semalam pun cikgu bagi. Kita nak bincang modul hari ni. Sebab dalam buku aktiviti, cikgu tengok soalan dia agak susah. Kamu susah nak buat sendiri. Nanti kita ambil satu masa, kita bincang nanti. Dalam buku aktiviti, soalan susah. Cikgu dah tengok. Memang kalau buat sendiri, memang kamu susah nak jawab. Cikgu bagi soalan yang mudah dalam buku, dalam modul. Mana buku aktiviti Dalam buku, nanti kita bincang hari lain lah apa yang buat dalam buku aktiviti. Soalan dia agak susah untuk kamu buat sendiri. Cikgu bagi soalan yang senang dalam modul. Okey. Dapat tak soalan nombor 3 ni? Dapat. Dah. Okey, kita nak bergerak soalan yang terakhir sekali. Soalan yang keempat. Okey. Tukarkan kepada ayat matematik darab A. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 24. Okey, dalam soalan A ni, ada tak nampak kumpulan? Ada tak nampak kumpulan? Ada nampak kumpulan ke tak? Soalan nombor 4. A. Ada tak nampak kumpulan di sini? Tak ada. Dia ada bagi nombor dan ada nombor, ada simbol tambah jawapan. Seperti yang cikgu tunjuk tadi, kita wujudkan kumpulan nombor. Cara nak wujudkan kumpulan nombor, kita langkah yang paling mudah, kita bulatkan nombor. Bulatkan nombor. Okey, ada berapa bulatan di situ? Ada berapa bulatan di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Okey, 6. Kemudian dalam setiap bulatan nombor dia berapa? Dalam setiap bulatan nombor dia berapa? 4. 4. Dan akhir sekali jawapan dia berapa? Apa nombor yang terakhir sekali ni? 24. Okey, tulis. Okey, dah siap A dah? A dah siap? Dah. Okey, kita tengok B pula. Kita tengok soalan B. Dia beri 3 darab 10 sama dengan 30. Dia nak kamu bina ayat tambah, apa tu? Tambah berulang. Kita nak buat yang ini. Macam apa kita nak isi kat tempat kosong ni? Apa kita nak isi? Kita ingat balik.
Kita ingat balik formula KAS. K ni apa? K ni apa? K kumpulan. K kumpulan. Kita anggap 3 ni sebagai kumpulan. Lain. Okey, A ni apa? A ni ahli. Kita anggap 10 ni sebagai ahli. S adalah semua. Kita dah tahu komponen-komponen ni. 3 ni mewakili kumpulan. Setiap kumpulan dia ada 10 nombor dan akhir sekali dapat jawapan dia 30. Okey. Kita buat apa ni? Kita buat cara yang paling mudah, kita buat kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Sama juga 30. Okey, ada 3 kumpulan. Kemudian dalam setiap kumpulan ada berapa nombor? Ada berapa nombor? Ini. Kita dah kumpulan kita dah buat. Dalam setiap kumpulan ada berapa nombor? Berapa nombor ni? Berapa nombor dia? 10. Bermakna sini 10, sini 10, sini 10. Dah selesai. Dan akhir sekali padam bulat. Dah jadi 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Tahu ni. 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan inilah. Kita nak tukar daripada ayat matematik tadi, daripada ayat matematik darab, kita nak tukar kepada ayat tambah berulang. Ini cikgu ajar konsep, belum suruh hafal sifir lagi ni. Okey, dah tulis dah? Dah siap belum? Dah. Okey, so Fira dah siap belum? Dah. Karin? Dah. Karin, tak apalah. Kalau okey. So, cikgu buka kepada pertanyaan. Ada siapa-siapa nak tanya tak? Ada tak siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Nak tanya apa? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Oh. Alia tak ada. Firash? Ada tak nak tanya apa-apa Firash? Tak ada. Betul tak ada ni? Betul. Tak apalah. Okey. So, kita dah selesai bincangkan soalan modul. Dan selepas ni, minggu depan kita ada kelas ke tak? Minggu depan ada kelas ke tak? Tak tahu. Tak ada. Minggu depan mulai daripada esok kita akan cuti seminggu sebab cuti hari raya Aidiladha. Lepas seminggu ni baru kita selepas seminggu 26 hari bulan baru kita akan mula kelas balik. Hujung bulan baru mula kelas. Kita akan cuti seminggu. So kalau ada kerja-kerja yang tak siap bolehlah buat. Ada banyak. Mungkin cikgu pun tahu kamu pun banyak kerja yang kamu tak sempat buat sebab setiap hari kelas kan. Tak apa, pelan-pelan siapkan. So, ada lagi nak tanya? Ada. Tak ada? Okey, lepas ni cikgu nak pesan kamu tolong hafal siapa? Sifir. Gunakan waktu masa seminggu cuti ni hafal sifir berapa? Sifir 2 dulu. Sifir 2 dan sifir berapa ni? 4. Sifir 4. Okey, sifir 2 dan sifir 4. Kita ambil hafal 2 sifir dulu. Tapi kalau kamu rasa rajin, hafal lah 2, 4, 5, 10. Sifir yang paling susah ialah sifir 1. Betul tak betul? Sifir yang paling susah ialah sifir 1. Ya ke tak? Sifir yang paling susah. Senanglah cikgu. Cuba baca. Cuba baca. Sifir 1 senang. Cuba baca, nak dengar. Cuba baca Alia, nak tengok. Nak dengar. Cuba baca sifir 1. Firash cuba baca sifir 1, Firash. Takut dah. Semua takut cikgu tanya. Karin, boleh baca sifir 1? Boleh baca sifir 1? Sifir 1 susah. 1.
Satu darab Kenapa dia jadi susah? Sebab kamu ingat tambah satu darab satu dua. Sebab kamu ingat satu tambah satu dua. CV satu susah nak sebut. Dia satu satu satu, dua satu dua, tiga satu tiga, empat satu empat. Sekarang kamu buat empat satu lima, lima satu enam. Sebab nanti kamu akan keliru. CV satu adalah CV yang susah untuk disebut. CV yang paling senang CV berapa? Dua. Tengok tu. Salah. Okey. Dia satu satu satu, dua satu dua. Dia nak susah sebut. CV tu senang tapi nak sebut susah. CV yang paling susah adalah CV 1 nak disebut. CV yang paling senang CV berapa? CV 10. CV 10, 1 10 10, 2 10 20, 3 10 30. Dia bilang 10 10 saja. Okey, so gunakan waktu seminggu ni hafal CV paling kurang CV 2 dan CV 4. Boleh tengok kat buku tulis kamu kat belakang tu ada CV, kamu boleh baca. Boleh minta abang, kakak, mak ayah tolong semak kamu punya hafalan. Lepas cuti nanti kita nak guna banyak CV ni dalam darab ni. Darab dan juga bahagi. Kalau kamu tak menguasai CV, memang kamu akan rasa susah sangat. Tapi kalau kamu dah hafal CV, ianya akan memudahkan kamu. So, ada cikgu buka, ada siapa-siapa nak tanya lagi? Ada siapa-siapa nak tanya? Tolong hafal CV 2 dengan CV 4. Tolong hafal CV 2 dan CV 4. Kalau dah tak ada apa-apa pertanyaan, cikgu nak kamu buka kamera nak ambil gambar. Buka kamera Kairin nak ambil gambar. Ada 3 orang pun jadilah. Kairin dah hilang dah. Kairin buka kamera nak ambil gambar. Senyum. Okey, cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada murid yang dapat hadir ke sesi Google Meet. Cikgu cuba bantu, walaupun cikgu dah bantu dari jauh, tapi cikgu cuba juga memudahkan kamu buat soalan. So, kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh tamatkan. Cikgu ucapkan terima kasih. Jumpa lagi selepas cuti ini. Bolehlah kamu left. Cikgu tunggu semua left baru cikgu keluar. Okey, bye-bye. Bye-bye ke tak? Okey. Terima kasih cikgu. Bye, selamat. Cakap terima kasih kat kakak Naswa tu. Okey, bye. Bolehlah left. Cikgu tunggu semua left. Ni baru cikgu akan tamatkan. Tak.